Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fakrul Adli bin Muhammad Razman. Nombor pendaftaran saya 04DEE 20F1027. Hari ini saya akan membentangkan tentang laporan evaluasi projek sains dan prinsip syariah dalam Islam, teknologi dan kejuruteraan Islam. Tajuk projek sains saya ialah penyiram pokok automatik. Pada era globalisasi ini, ramai di kalangan kita sibuk dengan urusan kerja seharian. Masing-masing tidak sempat untuk menyiram pokok dengan tercetusnya idea untuk menghasilkan projek penyiram pokok automatik ini diharapkan agar dapat memudahkan kerja seharian pengguna yang tidak sempat untuk menyiram pokok pada setiap hari. Selain itu, kecuaian pengguna yang lupa untuk menyiram pokok pada waktu tertentu akan menyebabkan pokok tersebut akan layu kerana kekurangan air di dalam tanah. Projek ini akan mengandangi masalah ini kerana airnya dapat menyiram tanaman tersebut pada waktu tertentu. Projek ini menggunakan bateri sebagai sumber tenaga elektrik dan beberapa komponen-komponen lain seperti pam air, sensor tanah, sensor kedalaman air, LED, LCD, relay dan ESP32. ESP32 digunakan sebagai pusat kuala untuk mengawal komponen-komponen yang digunakan. Contohnya sensor kelembapan. Ianya digunakan untuk mengesan tahap kelembapan tanah apabila tanah pada tanaman itu mempunyai kandungan air yang kurang. LCD akan memaparkan tanah kering. Lalu air berada di dalam tangki simpanan air akan disedut oleh pam air. Lalu air tersebut akan disalurkan pada tanaman tersebut melalui tiub. Lalu menyebabkan LCD akan memaparkan tanah lembap setelah tanaman itu disiram. Seterusnya, sensor kedalaman air digunakan untuk mengesan kuantiti air di dalam bekas simpanan air apabila isi padu air memenuhi ruangan di dalam bekas air. Lalu LCD akan memaparkan isi padu air 50 hingga 100%. Dan LED hijau akan menyala. Apabila isi padu air di dalam bekas penyimpanan air kurang, LCD akan memaparkan isi padu air 0 hingga 49%. LCD merah akan menyala. Oleh itu, penyiram pokok automatik lebih baik untuk digunakan pada era ini kerana ia efisien untuk digunakan pada masa zaman kini. Antara bahan-bahan projek yang digunakan ialah relay, sensor kelembapan tanah, bateri, water pump, jumper wire, tiub bekas LCD, LED dan sensor kelembapan air. Jumlah keseluruhan projek ini ialah RM97. Antara kelebihan projek penyiram pokok automatik ini adalah dapat menjimatkan masa, dapat menjimatkan tenaga, dapat menyiram pokok dengan tersendiri dan kosnya murah. Selain itu, kegunaan projek ini adalah dapat menyiram pokok secara automatik sebagai langkah-langkah untuk menjimatkan air dan untuk membantu mengekalkan kesuburan tanah. Seterusnya ialah untuk mengekalkan kesegaran tanah. Selain itu, antara proses penyiraman automatik ialah apabila sensor kelembapan air mengesan keadaan tanah, lalu LCD akan memaparkan keadaan tanah sama ada kering atau lembap. Jika tanah kering, pam air akan dihidupkan lalu air akan mengalir melalui tiub lalu tanah akan basah. Pam akan berhenti apabila sensor kelembapan mengesan tanah pada tanaman yang basah. Lalu LCD akan memaparkan tanah basah. Apabila air disalurkan kepada tanaman, sensor kedalaman air akan mengesan isi padu air di dalam bekas simpanan air. Jika isi padu air memenuhi ruang,
Lalu LCD akan memaparkan isi padu air 50% hingga 100%. Dan LED hijau akan menyala. Apabila isi padu air di dalam bekas penyimpanan air kurang, LCD akan memaparkan isi padu air kosong hingga 49% dan LCD merah akan menyala. Antara manfaat penyiram pokok automatik ini ialah sebagai alat interaktif, penyiram pokok automatik mempunyai kos yang agak murah. Penyiram pokok automatik tidak menghabiskan biaya masyarakat sehingga biaya lebih hemat. Seterusnya ialah dapat mengurangkan kos pekerjaan kerana kita tidak perlu untuk mengambil pekerja yang ramai untuk menyiram tanaman. Selain itu ialah kita dapat mengekalkan keceriaan kerana kadar oksigen di kawasan tanaman tersebut hasil daripada proses fotosintesis oleh tanaman. Selain itu, kita dapat menjaga kesuburan tanaman. Hal ini kerana ianya tidak akan menyebabkan pokok layu kerana air pada tanaman mencukupi. Tawazun menurut bahasa bermaksud keseimbangan. Manakala dari segi istilah, tawazun merupakan suatu sikap seorang yang mampu untuk mengimbangkan kehidupannya di dalam apa jua keadaan. Sebagai contoh, manusia diminta untuk mencari rezeki, menyara hidup diri dan keluarga. Rezeki tersebut hendaklah dicari secara halal dan dilaksanakan dengan cara yang betul. Dalam waktu yang sama, kita juga sebagai hambanya dituntut mencari bekalan amalan sewaktu berada di dunia ini untuk dibawa ke akhirat kelak. Maka sikap tawazun ini perlu diimplikasikan di dalam kehidupan seharian kita agar kita tidak lara dan dapat mencapai kejayaan dalam kehidupan. Sesungguhnya akan ada ganjaran yang menanti kita sama ada di dunia maupun di akhirat kelak. Jadi sifat tawazun ini telah kami laksanakan di dalam projek kami. Projek ini perlu dibina dengan teliti dan seimbang bagi mengelak berlakunya kerosakan yang tak terduga. Seperti sedia maklum, projek ini bersumberkan tenaga dan kami telah mengkaji dan membuat penyelidikan ke atas jumlah kapasiti arus tenaga yang digunakan untuk menghidupkannya. Dari situ, kami telah seimbangkan kapasiti arus tenaga yang betul. Hal ini dapat menjaminkan lagi keselamatan daripada berlakunya kerosakan disebabkan arus berlebihan. Seterusnya, Rabbaniyah. Prinsip ini menjelaskan syariah Islam adalah dicipta dan disusun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selain itu, segala kandungannya yang meliputi aspek akidah, ibadah dan muamalat adalah secocok dengan keperluan manusia. Seterusnya, alam terbentang luas dengan segala khazanah di dalamnya boleh diterokai dengan mematuhi peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seluruh ciptaan alam adalah milik Allah. Maka kita sebagai khalifah tertakluk kepada peraturan alam miliknya. Setiap kajian dan ciptaan hendaklah menjurus kepada pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengisafi keagungannya. Akhirnya para saintis dan jurutera tertakluk kepada prinsip ketuhanan. Sebagai projek ini adalah penting untuk mematuhi prinsip Rabbaniyah kerana semua keperluan untuk membuat projek ini datangnya melalui ciptaan khazanah alam semula jadi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya, tenaga kinetik bagi menghasilkan tenaga kuasa supaya projek ini berfungsi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ahmad Nukman bin Ahmad Jazuli. Nombor pendaftaran saya 04DEE 20L1090.
Saya akan membincangkan tentang mutlak dan murunah serta wasatiyah. Mutlak dan murunah bermaksud tetap atau tidak berubah. Dalam konteks ajaran Islam, ada perkara yang telah tetap dan tidak boleh dipindah dan diubah-ubah dasar, prinsip dan pelaksanaannya. Antara perkara yang termasuk dalam konsep taubat adalah aspek akidah dan hukum hakam amaliyah yang dinyatakan secara pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu dengan projek penyiram pokok automatik ini yang digunakan untuk menyiram pokok secara automatik. Jadi, kami memutuskan untuk menggunakan litar pengesan kelembapan yang akan mengesan kadar kelembapan tanah sekaligus ESP32 akan menghantar isyarat kepada motor untuk mengepam air. Al-Murunah iaitu anjal pula bermaksud bahawa selain daripada perkara dasar tidak boleh berubah, terdapat juga perkara-perkara kecil yang boleh berubah mengikut kesesuaian dengan perubahan kehidupan manusia sepanjang peredaran zaman. Hal ini menjadikan agama Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sentiasa sesuai dan bersifat senang dan mudah diamalkan. Islam mementingkan kemudahan dan tidak sesekali menyusahkan umatnya dalam mengamalkan segala ajarannya. Oleh sebab itu, projek penyiram pokok automatik ini sangat berkesan untuk memastikan kadar kelembapan tanah sesuai. Ianya juga ringan serta mudah untuk disimpan walaupun di dalam ruangan yang kecil. Seterusnya, wasatiyah. Wasatiyah bermaksud kesederhanaan dalam konteks ajaran Islam. Wasatiyah memberi maksud segala hukum hakamnya adalah bersifat sederhana dan tidak ekstrim. Boleh juga berlaku perubahan dan penyesuaian tertentu pada pelaksanaan hukum mengikut keperluan tertentu. Sebagai contoh, solat fardu perlu dilakukan secara berdiri tapi diberi kelonggaran bagi yang sakit untuk duduk. Wasatiyah juga memberi makna pertengahan antara dua perkara. Sebagai contoh, antara kaya dan miskin, maka mengambil pendirian sederhana dalam mencari harta lebih baik. Oleh itu, prinsip wasatiyah ini berkait dengan projek kami. Hal ini kerana dengan menggunakan teknologi elektronik, kami dapat menjimatkan masa serta tidak mencemarkan alam sekitar. Oleh itu, secara keseluruhannya, projek ini dapat memudahkan pengguna di samping dapat menjimatkan kos dan tenaga dalam seharian. Sekian, terima kasih. Kesimpulan daripada projek ini ialah setiap projek akan mempunyai kaedah yang berbeza yang digunakan untuk membuat projek yang berjaya dan berfungsi dengan baik. Secara umumnya, kaedah dibahagikan kepada 3 bahagian. Ianya ialah merancang, melaksanakan dan analisis. Pada fasa perancangan, termasuk dengan aktiviti membaca beberapa kerja keperluan perkakasan dan perisian yang akan digunakan. Dalam projek ini, saya melakukan penyelidikan, pencarian dan perbandingan dari beberapa sumber internet untuk mendapatkan maklumat tentang projek ini. Selain itu, kita juga belajar membuat, membina dan mereka serta menyelesaikan masalah semasa membuat projek ini. Proses pemeriksaan dan pengujian dilakukan untuk menyempurnakan projek. Sekian, terima kasih. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang itu semua daripada kumpulan saya.